Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran, dengan limpah rahmat, keizinan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat terus tunduk dan patuh menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah, dan seterusnya kita berusaha sedaya upaya untuk mengambil hikmah dan mutiara ilmu dari perbahasan karya-karya besar ulama-ulama Islam seperti yang kita sedang baca, karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan yang sedang kita baca adalah bab yang pertama, Kitabul Ilm, bab tentang ilmu. Kita sedang berbicara tentang ingatan Imam Al-Ghazali, peringatan Imam Al-Ghazali mengenai pentingnya kita mengikhlaskan diri kita dalam kita menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Kerana ilmu itu merupakan cahaya Allah yang Allah pancarkan ke dalam hati dan jiwa manusia yang ikhlas menuntut dan berusaha untuk mendapatkan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pastilah kalau ianya cahaya Allah Ta'ala, sudah pastilah cahaya itu bakal menerangi jiwa dan hati manusia ke jalan yang diredai olehnya. Dan cahaya itu akan menerangkan jalan yang kita akan lalui, yang akhirnya membawa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah ilmu yang kita dapat, sama ada ilmu itu ilmu yang bersifat ilmu agama yang biasa kita panggil sebagai ilmu fardu ain, ataupun ilmu yang tidak bersifat agama secara khusus, atau yang selalu kita panggil ilmu fardu kifayah. Kedua-dua ilmu yang kita pelajari ini tidak membawa kita kepada keredaannya dan juga menuju kepada Allah Ta'ala, malah sebaliknya membawa kita kepada jauh dari Allah Ta'ala. Maka sudah pasti itu merupakan fitnah terbesar dalam ilmu. Fitnah terbesar dalam ilmu. Kerana ilmu itu cahaya dari Allah. Tetapi bila kita mendapatnya, dia memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh berlaku. Itu boleh berlaku. Ada possibility untuk berlaku perkara tersebut. Malah telah berlaku sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Pada zaman Imam Ghazali pun dah berlaku dah. Tahun 1000 lebih, abad ke-12, abad ke-11. Nah, Imam Ghazali ini meninggal dunia 1111, senang nak ingat, atau 505 Hijrah. 1000 tahun, hampir 1000 tahun dahulu sudah ada dah dalam kalangan ilmuwan
Islam dalam kalangan orang yang mengajar ilmu-ilmu fardu ain, ilmu-ilmu agama. Tetapi ilmu-ilmu agama itu tidak membawa mereka kepada Allah, tetapi lebih membawa mereka kepada kemasyhuran dunia dan kebanggaan diri sendiri. Yang itu yang diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali dengan memberikan contoh-contoh dalam kalangan ulama-ulama besar. Sebab orang-orang yang mendakwa diri mereka masyhur dan hebat pada zaman Ghazali itu, mereka membandingkan diri mereka dengan ulama-ulama besar sebelumnya seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menerangkan hakikatnya imam-imam besar yang merupakan neraca dan cahaya dan obor yang menerangi dunia, khususnya yang berkaitan dengan ilmu fikih ini, ilmu fiqh, nama-nama yang disebutkan tadi, tidak pernah mengambil kesempatan dari kemasyhuran diri mereka untuk mereka membanggakan diri. Malah sebaliknya, yang berlaku adalah sebaliknya. Mereka mempunyai paling kurang 5 ciri, kata Imam Ghazali. 5 ciri yang ada pada tokoh-tokoh ini yang membatalkan, yang membuktikan sebaliknya. Kalau nak cek, pergi ke muka surat 107 kitab kita. Kalau nak cek baliklah. Dan 107 itu Imam Ghazali sebut, walaupun imam-imam ni hebat-hebat, sampai hari ini kita masih membaca kitab-kitab mereka, merujuk kepada pandangan-pandangan hukum fatwa mereka, imam yang 4 ini, sebaliknya mereka ini tidak pernah merasakan ilmu-ilmu mereka itu sebagai satu bukti kemasyhuran mereka. Sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, mereka mempunyai 5 ciri. Pertama, mereka merupakan orang yang paling kuat beribadah kepada Allah. Abid. Mereka ini semuanya ubad, orang-orang yang kuat ibadahnya. Maknanya walaupun hebat tetapi ibadat kuat. Yang kedua, mereka ini zuhad, orang yang zahid, orang yang zuhud kepada dunia. Bukti-bukti dalam kehidupan mereka itu menunjukkan mereka tidak langsung terkesan dengan kehebatan, kekayaan, ketinggian yang ada pada zaman itu. Mereka tidak akan terpengaruh misalnya dengan pemerintah dan penguasa yang ada pada zamannya, walaupun mungkin pemerintah itu menawarkan duit yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, itu tidak memberi kesan kepada mereka. Yang ketiga, mereka alim dengan ilmu-ilmu akhirat. Mereka sangat alim kepada dalam ilmu-ilmu akhirat, khususnya ilmu-ilmu kerohanian, mutasawuf dan lain-lain lagi. Kerana apa? Mereka tahu itulah ilmu yang akan memelihara mereka daripada terpengaruh dengan cabaran-cabaran keduniaan. Dan yang keempat, mereka faham akan kepentingan masyarakat dan umat yang ada di dunia ini. Sebab itu mereka mampu mengeluarkan fatwa-fatwa yang amat membantu hukum hakam, kehidupan, muamalah, ibadah yang sedang dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Bukan bagi fatwa yang kadang-kadang tak ada kena-mengena dengan isu, kan. Ada juga yang macam tu, kan, syok sendiri je fatwa dia. Apa fatwa? Ambil wuduk atas pokok kelapa, kan? Contoh aja. Fatwa ambil wuduk atas pokok kelapa. Ni dia panggil fiqh iftiradi. Fiqh andaian. Andaikan kalau orang atas pokok kelapa tiba-tiba nak ambil wuduk tak boleh. Macam mana tu? Persoalannya, ada ke orang nak semayang atas pokok kelapa? Kan, yang nak keluarkan sangat fatwa berwuduk atas pokok kelapa tu, kita nak tanya dulu, ada ke orang
yang duduk atas pokok kelapa tak turun-turun dan terpaksa solat atas pokok kelapa. Itu satu. Yang kedua, selalunya pokok kelapa ni tepi laut. Turun aja lah ambil semayang kat dalam laut, air laut. Apa susahnya? Kan? Ini contohlah fatwa yang suka-suka syok sendiri. Ada tu nama dia fiqh iftiradi, fiqh andaian. Kan? Naik bulan misalnya. Kalau naik bulan macam mana nak solat? Tunggulah sampai juta-juta orang naik ke bulan, barulah keluarkan fatwa tu. Tapi hari ni siapa dia yang pergi naik bulan? Yang naik bulan pun bukan orang Islam. Adalah baru-baru ni orang Islam naik kan. Dan naik pun tak lama. Jadi tak perlulah nak berfatwa tentang perkara-perkara. Fatwa ni dia untuk umum. Ada yang khusus. Tapi biasanya bila kita buat fatwa tu dia untuk masalah umum. Ramai yang mungkin terlibat dengan kes-kes itu. Kita keluarkanlah fatwa dan dia tak ada, hukum tu tak ada zaman Nabi. Mungkin ada prinsipnya ada. Kaedahnya ada, kawaid fiqhnya ada, tetapi hukum yang begitu khusus tak ada. Macam sekarang ni macam-macam fatwa makanan lah kan, sains lah apa semua yang melibatkan ramai orang, baru keluar fatwa. Kalau yang kecil-kecil tak payahlah kan. Kalau orang nak pergi bulan sungguh-sungguh, datang jumpa dia, bagi fatwa kat orang tu je, tak payah nak buat pengumuman apa semua kan. Itu sebab ulama-ulama dulu tu dia amat memahami masalah kemelut yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itu pandangan-pandangan mereka amat berkesan. Sampai hari ini orang masih pakai mazhab-mazhab fiqh ni. Imam-imam mazhab yang besar ini, pandangan-pandangan mereka dipakai. Dan yang kelima, mereka itu dalam ilmu fikihnya itu, ilmu fiqh yang mereka bahaskan itu, walaupun detail, walaupun terperinci, walaupun panjang, tetapi tujuannya tidak lain melainkan mencari keredaan Allah. Bukan berdebat saja-saja, bukan suka, wah orang tu tak puas hati, mari kita berdebat. Kan, lepas tu detailkan hukum ni, qaul ini, qaul sana, apa semua, lama-lama orang yang dengar tak tahu nak ikut yang mana. Pening lagi ada. Sedangkan fatwa ini patutnya pandangan hukum ini nak menyelesaikan masalah. Tetapi ulama-ulama besar, imam-imam besar itu, walaupun sebahagian pandangan-pandangan mereka itu detail, tapi semua itu merupakan sebahagian daripada penyelesaian masalah yang nak diberikan. Kenapa? Kerana niatnya bukan kerana nak suka-suka, niatnya kerana untuk mencari keridaan Allah. Ini 5 ciri yang Imam Ghazali sebutkan dalam muka surat 107 kitab kita ini, yang nanti diulang. Imam Ghazali akan ulang beberapa kali nak menggambarkan betapa tokoh-tokoh yang hebat ini pun mereka tetap berpegang kepada 5 prinsip ini. Okey, kita pergi kepada perbahasan kita yang kita berhenti dulu. Muka surat 115 bercerita tentang Imam Syafi'i, yang banyak dah kita sebut bukti-bukti yang menunjukkan Imam Syafi'i ini amat berpegang kepada 5 prinsip tadi. Kita sambung lagi apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali tentang Imam Syafi'i. Maka lihatlah yang atas, maka lihatlah betapa Imam Syafi'i memperhatikan kepada bahaya ilmu dan bahaya mencari nama baginya. Bahaya kalau kita guna ilmu ni untuk mencari nama. Lebih-lebih lagi ilmu fardu ain, ilmu agama. Kerana ilmu agama itu pasti tujuannya bukan untuk mencari nama. Kalau dah namanya ilmu fardu ain, pasti matlamat, maqasid kepada ilmu fardu ain ni mesti nak mencari keridaan Allah, mesti nak kembali kepada Allah, mesti nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Hatta ilmu fardu kifayah pun, yang kita belajar sains, kita belajar undang-undang, kita belajar sains komputer, kita belajar accounting, itu pun dalam Islam sepatutnya dipandu oleh ilmu fardu ain, dipandu oleh ilmu akidah, dipandu oleh ilmu fiqh, dipandu oleh ilmu akhlak dan tasawuf. Ini kan pula ilmu tasawuf itu sendiri, ilmu fikih itu sendiri, ilmu akidah itu sendiri. Kalau digunakan untuk mencari nama, malang. Itu satu fitnah besar. Ini peringatanlah terutama kepada agamawan, ahli-ahli agama, ilmuwan-ilmuwan agama. Yang zaman kita ni pun ada juga kan, yang kadang-kadang digunakan ilmu dia yang dia hebat tu untuk mencari nama,
dia gunakan untuk kemasyhuran, dia gunakan untuk mendekati pemerintah supaya dia dapat tempat. Kan? Jadi itu sebahagian daripada masalah yang dah bermula pada zaman Imam Ghazali lagi. Jadi Imam Ghazali ingatkan ni masih relevan ni. Ingatan Imam Ghazali ni relevan sampai hari ini. Okey. Dan bagaimana ia membersihkan hati, Imam Syafi'i itu membersihkan hati daripada berpaling kepadanya. Imam Syafi'i berusaha untuk membersihkan jiwanya dan berpaling dari kemasyhuran dan tujuan-tujuan keduniaan yang ada pada ilmu, yang semata-mata niatnya kerana wajah Allah Ta'ala, kerana keredaan Allah, liwajhillah, kan? Hanya kerana untuk mencari keredaan Allah. Imam Syafi'i berkata, tidaklah sekali-kali aku bertukar fikiran dengan seseorang dengan tujuan bahawa aku lebih suka ia salah. Kalau Imam Syafi'i berdebat pun, bertukar pandangan, berdialog, bermujadalah, bermunazarah, bertukar pandangan, berdebat, tujuan Imam Syafi'i bukanlah untuk dia suka melihat orang lawan dia itu salah dan dia betul. Walaupun dalam banyak hal Imam Syafi'i betul lah, sebab dia seorang yang hebat. Kalau berdebat tu Imam Syafi'i akan menewaskan orang yang tu. Tetapi itu bukan kesukaan yang ada pada Imam Syafi'i untuk melihat orang lain tu tertewas atau salah. Melainkan yang Imam Syafi'i nak adalah kebenaran, dan supaya kita kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga yang disuruh oleh agama. Katanya lagi, kata Imam Syafi'i lagi, tidaklah sekali-kali aku berkata dengan seseorang selain aku menyukai supaya dia mendapat taufik dan kebenaran. Itu tujuannya. Kalau dia berdebat ke berbahas, dia nak supaya orang yang tersilap, yang mungkin pandangan itu salah, supaya dia kembali kepada taufik Tuhan, kepada jalan yang Tuhan telah tentukan. Supaya dia mendapat taufik dan kebenaran dan pertolongan dan pimpinan dari Allah Ta'ala serta pemeliharaan. Dan tidaklah sekali-kali aku berbicara dengan seseorang selain perhatianku supaya kebenaran diterangkan Allah dengan lidahku atau lidahnya. Jadi ada kemungkinan juga dalam perbahasan perdebatan tu kebenaran datang daripada lawan kita, kan? Itu kalau ikhlas. Kalau kita ikhlas berdebat, mungkin kita punya pandangan salah dan akhirnya kebenaran itu datang daripada lawan kita. Kita kena terima. Tapi kalau awal berdebat niat dah salah. Awal-awal berdebat nak mencari ego, nak meningkatkan ego dan nak memenangkan kumpulan kita. Yang itu yang akhirnya tak dapat kebenaran. Kalaulah pandangan kita tu salah, dibetulkan oleh lawan kita, kita pun tak nak terima juga. Sebab kita memang tak suka orang yang berdebat. Buat apa berdebat kalau macam tu? Kan? No point. Sebab tujuan mujadalah dalam Islam adalah untuk mencapai kebenaran. Untuk mencapai kebenaran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam, dalam tradisi ilmu Islam memang ada satu ilmu, disiplin ilmu yang khas untuk berdebat. Apa nama ilmu tu? Nama dia ilmu al-bahsu wal munazarah. Ulumul bahsu wal munazarah. Tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar lah, sebab kita pun tak mengkaji tradisi ilmu Islam. Maknanya ulama-ulama kita dahulu, dia dah susun dah cara, adab dan kaedah untuk berdebat dengan betul. Bukan main hentam aja kan. Buka-buka perdebatan dah hentam. Tak nak dengar orang lain cakap kan. Bukan. Sebab di IKIM tempat saya kerja memang ada sahabat saya seorang, Encik Asham Ahmad, yang selalu masuk radio IKIM juga tu. Dia memang buat kajian tentang adabul bahsi wal munazarah ni oleh ulama-ulama kita dahulu, dan memang ditulis kembali, ada artikel yang dia tulis dan buku dia pun akan keluar tentang perkara tersebut. Dia terjemahkan dalam, tapi dia terjemahkan bahasa Inggeris lah, daripada bahasa Arab ke bahasa Inggeris.
kaedah-kaedah berdebat dalam ilmu al-bahsu wal munazarah. Contoh ni saya bagi beberapa contoh lah. Malah kita dah modul kan pun. Kita pernah baru saja pada sebulan yang lepas kita tawarkan modul tu. Kita panggil dialectical thinking. Dialectical thinking. Dialektik ni maknanya kita berbahas lah dan berdebat. Misalnya dia mesti bermula dengan satu dia panggil qadiyah atau proposition. Yang nak bawa satu argument, dia kena bawa dulu argument dia. Okey, argument saya, pandangan saya sekian, dalil saya apa? Dia kena bagi dalil. Kemudian dia punya lawan mesti bagi tahu dia setuju ke tidak proposition itu, qadiyah itu, premis itu. Kalau dia setuju, habislah, tak payah debat lah. Kan? Kalau saya kata macam inilah, saya punya hujah adalah Masjid At-Taqwa di TDI merupakan masjid terbaik di Malaysia. Saya berdebat lah ni. Lepas tu lawan saya kata, ma huwa dalil? Apa itu dalil? Apa dalil yang menyokong ini? Saya pun bagi premis satu saya. Tengoklah orang-orang ni hebat-hebat. Semua tak tinggal solat belaga. Pengerusi masjid dia pun hebat-hebat. AJK masjid pun hebat-hebat. Saya bagi hujah-hujah. Kemudian lawan saya kena setuju ke tidak dengan saya punya hujah tu. Kalau dia setuju, habislah debat. Tak payah debat dah. Tapi kalau dia tidak bersetuju, dia kena bagikan counter argument. Dia kena bagi dalil yang untuk lawan dalil saya. Dan saya kena senyap. Saya tak dengar, tak boleh bising. Dia kena bawa dulu dalil. Kemudian kita yang ni kena setuju ke tidak, kalau kita kena jawab balik. Dia kena adalah dia punya teknik-teknik tu. Sampailah habis nanti. Kalaulah sampai kepada kesimpulan yang tidak boleh lagi dibahaskan dan didebatkan, maka kita kena bersetuju dan akhirnya menerima itu sebagai kebenaran. Jadi tak gaduh lah, kan? Berdebat bukan nak bergaduh. Berdebat untuk mencari kebenaran. Kalau sampai kepada kebenaran, hadza huwal kalam. Orang Arab kata kan, inilah benda yang kita nak cari. Ini yang kita sedang cari, maknanya kesimpulan yang benar. Tak kira lah datang daripada yang membawa argumen ke ataupun yang lawan. Katalah tak betul kan, masjid di TDI Taqwa bukan yang terbaik. Ada lagi masjid dekat Kuala Selangor ke yang hebat lagi. Hujah saya tu dapat dipatahkan. Saya kena terima dia punya kesimpulan. Jadi kebenaran yang apa yang dia patahkan itu, yang dia bawa tu yang kebenaran, bukan yang saya bawa awal tadi. Orang TDI janganlah marah kalau saya tak dapat mempertahankan saya punya premis tu memang tak betul, contoh kan. Jadi macam itulah. Jadi perdebatan itu perdebatan yang sihat. Dan dalam agama semua benda yang kita bahaskan benda yang sihat, tentang dalil agama, tentang ibadat, tentang muamalah, tentang munakahah. Kenapa nak bergaduh? Mungkin lawan kita tu mempunyai hujah yang kuat. Itu dipanggil ikhtilafi ummati rahmah. Ada yang kata hadis, ada yang kata bukan hadis. Tapi kalau bukan hadis pun kata-kata itu merupakan kata hikmah. Ikhtilafi ummati rahmah itu maksudnya ikhtilaf, khilaf dalam umat aku ni rahmat. Perbezaan pandangan dalam masyarakat Islam itu merupakan satu rahmat. Rahmat dari segi apa? Rahmat dari segi macam tadilah. Kita berbeza pandangan, rupanya kebenaran itu ada pada orang lain dan kita menerimanya. Jadi ikhtilaf yang rahmatnya ikhtilaf yang bersifat ilmiah. Bukan ikhtilaf yang bersifat polemik yang bukan-bukan. Politik kan. Politik pun kalau betul okeylah, rahmat juga. Tapi kalau bergaduh hanya kerana kebencian, nak rahmat apa? Kan? Itu tidak rahmah. Jadi yang dimaksudkan ikhtilaf yang rahmah itu umumnya para ulama kata yang bersifat ilmiah. Contoh perbahasan fiqh. Mazhab ini kata macam ni, mazhab ini kata macam ni. Masing-masing ada dalil yang kuat, maka dari nampak itu kita tak pernah kata mazhab Hanafi salah, betul tak? Orang mazhab Hanafi pun semayang masjid ni juga. Kan, yang Bangladesh, apa semua, India, Pakistan tu dia orang Hanafi. Tapi tak pernah kita halau dia kalau dia nak semayang ke masjid kita kan. Walaupun cara mungkin berbeza.
sikit sebanyak, yang detail, yang cabangan, bukan yang usul. Jangan rakaat pun beza juga. Saya mazhab subuh 5 rakaat. Yang itu halau. Yang itu tak apa halau daripada masjid, sebab yang itu memang tak betul. Sesat, ajaran sesat. Tapi yang mazhab fikih yang berbeza 4 mazhab tu semua yang dia punya, misalnya baca tahiyatnya kan, pergerakannya sikit-sikit saja. Itu rahmatlah tu, sebab dia boleh dengan pandangan ulama dia boleh beramal. Dengan pandangan ulama kita beramal. Kita mazhab Syafi'i, kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Contoh itu perdebatan yang baik. Yang itu yang Imam Syafi'i punya semangat. Semangat Imam Syafi'i begitulah. Sebab kebenaran itu mungkin datang daripada orang lain. Berkata lagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidaklah aku kemukakan kebenaran dan keterangan kepada seseorang lalu diterimanya daripadaku, melainkan aku takut kepadanya dan aku percaya akan kasih sayangnya. Lagi cantik semangat dia. Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku kemukakan kebenaran dan keterangan kepada seseorang, aku sampaikan kebenaran, aku berhujah, akhirnya diterima apa yang aku cakap, melainkan aku rasa takut dan sayang. Aku percaya dia sayang kepadaku. Kan? Ini tak, kita kalau kita debat-debat kita menang, kita hina dia pula. Tengok, aku dah kata dah, aku betul. Engkau memang tak guna, engkau memang jahil. Macam tu pula kita. Imam Syafi'i setiap kali dia berdebat, kalau dia betul, dia akan rasa takut dengan orangnya tu. Takut bukan apa, mungkin pandangan dia tu silap. Dan dia rasa sayang, dia yakin, melainkan aku percaya akan kasih sayangnya, maknanya dia tahu orang tu menyayangi dia, orang tu nakkan kebenaran. Sebab tu orang datang berbahas, bermujadalah, dan dia menerima kalau kebenaran tu datang daripada Imam Syafi'i. Kalau bukan atas dasar kasih sayang, dia takkan terima kalau kebenaran tu datang daripada kita. Sebab itu penting dalam kita berbeza pandangan, prinsipnya tu apa? Kan? Semangat kita tu apa? Falsafah kita berdialog, berdebat, berbahas itu apa? Dia kena semangat kasih sayang lah. Termasuklah dengan orang bukan Islam pun. Kan? Dengan orang bukan Islam pun. Walaupun kita tahu kita dalam kebenaran, tapi kita kena ada semangat. Kalau katakan mereka itu terbukti salah, jangan kita hina dia. Kerana kita nak berdakwah. Kalau mereka menerima kebenaran, kita kena lebih kasih dan sayang. Kan cantik kalau berdebat begitu. Hari ini debat, Masya Allah, dalam Facebook, dalam WhatsApp, terutama baru-baru ni lah, politik apa semua, kadang-kadang kita rasa sedih, kan? Tu sama-sama akidah tu, seakidah. Sepatutnya tak berlaku. Sebab itu penting niatnya apa, perkara yang kita nak cari itu apa. Itu penting untuk dipersetujui dulu sebelum kita masuk dalam apa-apa dialog, perdebatan atau mujadalah atau munazarah. Sebaliknya kata Imam Syafi'i, kalau orang itu menyombong diri, kan, kalau yang berdebat itu menyombong diri dengan dengan Imam Syafi'i terhadap kebenaran, dia sombong, ni sombong bodoh, kan? Orang Melayu kata sombong bodoh. Dia tak tahu tapi masih nak kata dia betul. Ataupun dia panggil jahil murakkab. Dulu ada istilah-istilah yang ulama-ulama kita dah buat dah. Dia ada jahil basit, dia ada jahil murakkab. Jahil basit tu dia simple ignorant. Dia just tak tahu. Orang yang just tak tahu tapi dia nak tahu ni senang. Kita ajar dia dan dia terima. Tapi yang dia panggil compounded ignorant atau composite ignorant, yang jahil berganda atau jahil murakkab tu. Dia paling kurang ada 2 kejahilan. Satu dia tak tahu, satu lagi dia tak tahu yang dia tak tahu. Kan? Dia tak tahu, tapi dia tak tahu yang dia tak tahu. Yang ni tak boleh diajar. Sebab setiap kali kita ajar dia kata dia betul, sedangkan dia tak betul. Yang ini memang tak makan ajar, orang kata. Tak payahlah nak berdebat-debat dengan dia, menyusahkan dia.
Ini yang Imam Syafi'i kata, sebaliknya kalau orang menyombong diri dengan aku terhadap kebenaran dan menolak keterangan yang betul, maka jatuhlah orang itu dari pandanganku. Aku pun tak respect dia lah. Kan orang sombong kepada kebenaran ni, aku pun tak hormat dia dan aku menolak berhadapan dengan dia. Buang masa saja. Berdepan dan juga berdialog dan bermujadalah jangannya. Kita pun kena macam itulah. Kalau tidak buang masa kan. Buang masa kalau kita masih nak berdebat sedangkan dia tak nak terima pun kebenaran. Yang penting ada keikhlasan, ada semangat ilmu. Itu bagus. Baguslah timbul ilmu-ilmu yang baru, kan? Kalau kita berbahas-bahas tiba-tiba sampai kepada kesimpulan yang baru. Itu ilmu pada dua-dua tu. Kita pun dapat ilmu baru, yang dia pun dapat ilmu baru. Sedangkan awal tu tak dapat kesimpulan tersebut, tapi dengan dialog apa semua kan, akhirnya dapat. Itulah namanya yang kita mesyuarat tu, itulah tujuannya. Mesyuarat masjid, mesyuarat apa kan, bila bermesyuarat itu datang idea baru, tapi jangan bergaduh dalam mesyuarat. Mesyuarat itu untuk mendapatkan pandangan dan juga dapat keputusan-keputusan yang baru. Kalau senyap je pun tak boleh juga. Kan, kalau senyap tak juga menimbulkan persoalan. Tak timbul persoalan, tak selesailah masalah. Kan masalah itu datang daripada perkataan sa'alah. Masalah itu datang daripada perkataan tanya. Sebab kita lama dia kata fihi masalah. Pada bab ini ada masalah, bukannya ada problem. Bukan problem yang kita faham hari ini. Fihi masalah itu maknanya ada persoalan di sini yang kita boleh bangkitkan. Persoalan. Jadi bila ada persoalan adalah benda baru yang kita boleh faham. Inilah kata Imam Ghazali, inilah tanda-tanda yang menunjukkan atas kehendak Allah Ta'ala dengan ilmu fiqh dan perdebatan itu. Inilah tanda-tanda yang menunjukkan atas kehendak Allah dengan fiqh dan perdebatan. Maknanya Allah Ta'ala nakkan dalam ilmu fiqh itu supaya kita sampai kepada kebenaran. Hatta dalam perdebatan pun kita sampai kepada kebenaran. Sebab itu dalam Quran pun Allah membenarkan bermujadalah, berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka tapi dengan cara hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Nak berdebat pun mesti caranya betul. Jangan misalnya menyembunyikan fakta atau menyelewengkan fakta kan. Kadang-kadang orang nak berdebat ni, dia nak menang, dia sanggup buat cerita. Dia sanggup pusing-pusingkan cerita, yang penting dia menang. Itu tak boleh lah. Itu bukan kaedah yang Quran sebut sebagai allati hiya ahsan. Maka lihatlah kata Imam Ghazali, betapa Imam Syafi'i ini dituruti orang dari jumlah perkara yang 5. Tengok Imam Ghazali ulang balik yang 5 tu kepada satu perkara saja. Maknanya akhir sekali yang diikuti orang Imam Syafi'i itu kepada sepatutnya yang redha Allah tu. Kemudian bagaimana pula orang yang menyalahinya dalam perkara tadi. Jadi peliklah orang yang klaim mendakwa, kami mengikut Imam Syafi'i, kami mengikut imam-imam besar, tapi mereka sendiri lupa bahawa tujuan ulama-ulama besar itu bukan kerana suka-suka berdebat, tetapi kerana Allah Ta'ala. Dan kerana inilah berkata Abu Thawr, seorang ulama besar pada zaman Imam Syafi'i itu, tidak pernah aku dan orang-orang lain melihat seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hebat betul Imam Syafi'i ini sampai orang kata tak pernah ada manusia seperti dia. Dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah aku melakukan salat selama 40 tahun yang aku tidak berdoa kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu dah hebat dah. Yang datang selepas Imam Syafi'i, dia kata tak pernah dia tinggal dalam solatnya selama 40 tahun berdoa kepada Imam Syafi'i selepas solat lah. Kita doa kat siapa 40 tahun? Doa kat mak ayah pun kadang-kadang terlupa kan? Kan? Rabbighfirli wa liwalidayya apa semua tu. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca.
Imam Ahmad bin Hanbal sayangnya dan hebat hormatnya kepada Imam Syafi'i, 40 tahun dia tidak pernah meninggalkan doa kepada Imam Syafi'i secara khusus. Kita ni dah, kau doakan aku tak? Dah doa dah. Sebab kan aku selalu baca doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat, kepada semua orang Islam. Masuklah engkau tu. Kan? Bila kawan tanya kau doakan aku tak? Dah, masuk li jami'il muslimin wal muslimat itulah. Cenekeh lah kan, tak kecil lah macam tu. Kalau kawan kita, sahabat kita tu minta doa, kita kena doa betul-betul lah, sebut nama dia. Macam mana kita doakan kepada keluarga kita, kita doakan kepada diri kita kan. Kita ada khusus yang kita minta dalam solat hajat tu, kita baca betul doa tu. Nak apa? Nak kaya ke, nak pandai ke, kita sebut secara khusus. Jadi kalau kita sayang atau ada hajat orang minta kat kita kena berdoa lah. Kadang-kadang nak pergi Mekah kan, nak pergi Mekah orang bagi senarai, ni senarai doa ni, kau tolong doakan aku. Kita pun doa depan Kaabah, ya Allah, engkau makbulkanlah dalam senarai kawan aku tu kan, apa-apa sahaja dalam senarai kawan aku. Janganlah macam tu, bacakanlah apa yang dia nak tu secara khusus. Itu menunjukkan kita niat kita betul-betul nakkan Allah Ta'ala memakbulkan doa-doa yang khusus itu. Itu maksudnya. Dan yang ini tak pernah diminta ni, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal kerana hormat dan sayangnya kepada Imam Syafi'i, 40 tahun tak pernah tinggal. Lihatlah betapa adanya keinsafan, kata Imam Ghazali, dari orang-orang yang mendoanya dan mendoa, dan betapa pula darjat orang yang didoakan. Betapa insaf, betapa sedarnya Imam Ahmad bin Hanbal tentang kehebatan Imam Syafi'i, dan betapa tingginya darjat Imam Syafi'i sampai orang yang sehebat Imam Ahmad bin Hanbal pun mendoakannya selama 40 tahun. Kan? Dan kita sampai hari ini mendapat manfaat daripada ilmu yang dibahaskan Imam Syafi'i. Cubalah bandingkan dengan Imam Syafi'i radhiyallahu an akan teman-teman dan tokoh-tokoh ulama pada masa ini. Ni Imam Ghazali zaman tu pun dia dah ada problem. Ulama-ulama yang suka kemasyhuran ni jauh dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang hebat itu. Dan kita pun samalah kalau nak berbandingan, kadang-kadang zaman kita pun ramai yang bermasalah begitu. Dan apa yang terjadi di kalangan mereka yang merupakan pendendam dan pendendaman dan permusuhan. Kan? Maknanya orang yang asyik berdebat, bergaduh apa semua ni atas dasar permusuhan dan dendam dan benci ni, jauhlah kalau nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Supaya engkau tahu kelalaian keteledoran tu bahasa Indonesia tu, kelalaian mereka mengikuti ulama-ulama besar. Kan, ini hipokrit saja kata Imam Ghazali, kata mengikuti imam-imam besar, tetapi mereka buat adalah perkara yang bertentangan dengan apa yang dibuat oleh imam-imam besar tersebut. Kerana banyaknya doa Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, yang sampai 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan kepada Imam Syafi'i tadi, anak kepada Ahmad bin Hanbal itu bertanya kepada bapa dia, siapa dia Imam Syafi'i itu sampai ayah mendoakan semua doa-doa ini? Anak dia pun bertanya. Pelik dia kan, pelik. Katalah saya Datuk Fadli kan, saya kenal saya doa tiap hari kat dia, sampai anak saya dengar tiap kali doa dah ada nama Datuk Fadli. Contoh anak saya mesti tanya, siapa dia Datuk Fadli ni? Asyik tiap kali apa doa ada je nama dia. Macam itulah Imam Ahmad bin Hanbal pun macam tu juga. Sebab tiap kali doa keluar je nama Imam Syafi'i secara khusus. Jadi anak dia dengar banyak kali sangat. Jadi anak dia tanya, siapa dia Imam Syafi'i ini, Syafi'i ini sampai ayah mendoakan. Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai anakku, dia kata, Imam Syafi'i itu adalah seumpama matahari bagi dunia dan seumpama kesihatan bagi manusia. Betapa hebatnya pujian Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Seperti matahari kepada dunia dan seperti kesihatan kepada manusia. Kan? Jadi merupakan perkara yang
dicari oleh semua orang dan diperlukan oleh semua orang. Itulah yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Lihatlah adakah bagi dua perumpamaan tadi orang yang dapat menggantikannya, kata Imam Ghazali. Adakah orang boleh ganti Imam Syafi'i kalau begitu hebat pujian? Pujian ni bukan sebarang-barang orang yang memuji ni pun imam yang hebat juga, Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Imam Ahmad pernah berkata, tiada seorang pun menyentuh botol tinta dengan tangannya melainkan ada jasa Imam Syafi'i padanya. Tidak ada seorang pun yang menulis apa-apa tentang ilmu fikih ini melainkan di situ ada sentuhan Imam Syafi'i. Oh, hebatlah, kan? Hebatlah. Siapa dia yang ada kehebatan macam tu? Kan? Kita nak cari contoh pun susah, dalam bidang apa, bidang sains misalnya, Einstein ke apa semua, kan, dalam bidang fizik. Tapi tak juga semua yang Einstein punya idea, kan. Tapi Imam Syafi'i ini, sebab Imam Syafi'i ini beliau adalah the founder of usul fiqh. Dia merupakan ulama yang memulakan satu bidang yang hari ini dipanggil sebagai usulul fiqh. Fikih ni kan hukum hakam. Tapi bila kita nak istinbat hukum, kita kena ada kaedah. Kita kena ada kaedah, dan kaedah itu disusun oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, dalam kitabnya Al-Um. Sebab hari ini pun kita kata apa sumber hukum Islam. Kalau kita tanya semua ulama-ulama Islam, dia akan kata sumber hukum Islam ada 4. Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang susun 4 tu Imam Syafi'i. Yang menyusun sumber Islam itu adalah Imam Syafi'i. Kemudian baru datang imam-imam lain yang mengikuti. Seminit lagi. Satu lagi. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tidak pernah aku bersolat selama 40 tahun yang tidak aku mendoakan di dalamnya Imam Syafi'i. Sama juga macam tadi. Kerana Allah Ta'ala telah membuka ilmu baginya dan memberinya taufik pada jalan yang benar. Besarnya sumbangan Imam Syafi'i itu sampai orang-orang pada zamannya pun berdoa, tidak meninggalkan doa kepada Imam Syafi'i. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. InsyaAllah lepas ni kita masuk Imam Malik pula. Imam Malik bagus juga kita mengenal imam-imam besar ni melalui Imam Ghazali. Dia cerita-cerita kisah-kisah imam-imam besar, jadi kita pun boleh kenal siapa dia, Imam Syafi'i. Ini sebut Syafi'i lain rupanya, bukan Imam Syafi'i. Syafi'i orang kampung kita ataupun menteri nama Syafi'i kan. Tak, ini Imam Syafi'i yang hebat. Nanti Imam Malik, kemudian ada 2 lagi imam besar, insya-Allah. InsyaAllah nanti kita sambung di masa yang akan datang tentang perbahasan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yusur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.